Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 November 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengakui dia memajak dua bidang tanah di Langkawi seperti dibangkitkan oleh musuh politiknya Najib Razak. Pengakuan Dr. Mahathir itu dibuat dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Bagaimanapun, kata Dr. Mahathir, dia membayar pajakan itu dan bukannya mendapat secara percuma atau diskaun. Malah, kata Dr. Mahathir, oleh kerana kos pajakan dinaikkan berkali ganda, maka dia menyerahkan pajakan tanah itu kembali kepada Lembaga Pembangunan Langkawi. Dalam hantaran itu juga, Dr. Mahathir menegaskan tiada apa yang dia sembunyikan dan meminta pihak berkuasa menyiasat dirinya jika benar terdapat salah laku. Najib sebelum ini membangkitkan isu pajakan itu setelah Dr. Mahathir menyerahnya di Dewan Rakyat dalam isu permohonan tanah kerajaan yang dianggarkan bernilai 100 juta ringgit oleh Najib. Najib membangkitkan dakwaan tawaran pajakan tanah seluas 34 ekar di Langkawi semasa anak Dr. Mahathir, Mukhris Mahathir, menjadi Menteri Besar Kedah. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa bahawa Bersatu sedang menyusunkan propaganda untuk menumbangkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ahli Parlimen Pekan itu mendakwa ia dapat dilihat menerusi media sosial pro kepada Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Najib berkata bahawa objektif utama mereka ialah untuk mengembalikan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Beliau berkata demikian susulan kenyataan Timbalan Ketua Penerangan 2 Bersatu Malaysia, Dr. Afif Bahardin, bahawa Bersatu akan berusaha untuk menjadikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Najib turut berkongsi beberapa pautan laman yang mengecam kenaikan harga barang yang didakwa olehnya sebagai satu propaganda terhadap Ismail Sabri daripada Bersatu. Menurut Najib, mereka menyerang Perdana Menteri berkenaan harga barang naik, tapi dalam kalangan mereka juga, iaitu menteri-menteri yang terlibat, bertanggungjawab atas dasar-dasar yang menyebabkan harga barang naik. Baik, berita yang seterusnya. Sekumpulan pimpinan pemuda amanah menggesa Pakatan Harapan mendirikan kemah besar gabungan pembangkang bagi mengelak kegagalan dalam pilihan raya negeri PRN Melaka berulang pada pilihan raya umum ke-15. Menerusi kenyataan bersama dikeluarkan 5 ketua pemuda amanah di wilayah persekutuan, mereka menegaskan episod kegagalan dalam PRN Melaka mesti menjadi pengajaran kepada semua pemimpin PH. Menurut mereka, kebanyakan kajian pasca PRN Melaka menunjukkan kehadiran pengundi yang rendah serta pertandingan banyak penjuru di majoriti kerusi memberi kelebihan besar kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama Ketua Pemuda Amanah Lembah Pantai Zulhafiz Zulkifli, Ketua Pemuda Amanah Kepong Hafizuddin Raziad, Ketua Pemuda Amanah Bandar Tun Razak Muhammad Nur Fadil, Ketua Pemuda Amanah Bukit Bintang Syed Kuzaifah dan Ketua Pemuda Amanah Batu Harib Razwadi. Menurut kenyataan itu lagi, pemimpin PH perlu berjiwa besar dan mengetepikan sengketa peribadi dengan mengambil pendekatan pragmatik untuk bekerjasama bersama dengan pejuang, muda, warisan dan parti-parti lain yang sehaluat. Terdahulu dalam PRN Melaka pada 20 November yang lalu, PH hanya menang 5 kerusi. DAP dan Amanah menyaksikan kerusi mereka mengecil daripada 8 kepada 4 dan 2 kepada 1, manakala PKR terlepas 3 kerusi. Sekumpulan penyokong Pakatan Harapan Pahang semalam berhimpun di Pejabat Adun Bilut Lee Chin Chen untuk membantahnya kerana menggesa Anwar Ibrahim meletak jawatan. Ini berlaku selepas Lee yang juga pemimpin DAP berkata bahawa Anwar perlu berundur dan membiarkan generasi muda menerajui gabungan pembangkang.
Ketua Cabang PKR Paya Besar Wan Fauzuddin Wan Samad menganggap kenyataan Lee sebagai biadab dan menggesa Ketua Pembangkang Pahang itu memohon maaf kepada Anwar dan menarik balik kenyataannya. Kami menuntut agar Yang Berhormat menarik kembali kenyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka di atas kesilapan mengeluarkan kenyataan bodoh sedemikian. Sehingga Yang Berhormat menarik kembali kenyataan tersebut dan meminta maaf. Kami penentang Pakatan Harapan terutamanya di Dong Bilut tidak akan memberikan sebarang bentuk kerjasama kepada Yang Berhormat dalam apa jua program di Dong Bilut. Kami akan terus menggesa agar keadilan dan amanah dibentuk dan ranting-ranting di Dong Bilut agar menghentikan sebarang bentuk kerjasama dengan DAP di Dong Bilut. Kumpulan itu pergi ke pejabat Lee kira-kira 2.30 petang semalam di mana mereka turut menyerahkan memorandum bantahan kepada pegawai KAS Lee. Minggu lalu, Lee telah menyiarkan di Facebook kesaannya supaya Anwar meletakkan jawatan sebagai pengerusi PH berikutan prestasi buruk gabungan itu dalam pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini. Jangan biadab! Jangan biadab! Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng menasihati Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Alexander Nantalinggi supaya tidak menyalahkan peniaga atas kenaikan harga barangan. Kata Lim, peniaga juga terbeban dengan kos yang tinggi dan dia mencadangkan sebuah dana diwujudkan untuk tujuan itu. So sekarang jangan hanya salahkan peniaga kerana mereka pun adalah mangsa. Saya rasa kalau pendekatan ini untuk kenakan itu peniaga itu salah, 100 kali salah. So saya harap bahawa dalam isu ini perlunya ada dana. Dana digunakan untuk perbaikan perbekalan supaya kita bantu baik petani, baik peladang maupun peniaga-peniaga supaya mereka dapat kurangkan kos logistik, kos pengangkutan. Itulah jadi punca. Terdahulu, Alexander memberi amaran kepada peniaga yang menaikkan harga barang keperluan terutamanya ketika musim perayaan Christmas. Saya ingin memberikan amaran di sini agar tiada pihak yang cuba untuk menaikkan harga lebih awal sebab mendengar kita akan kenakan skim harga kawalan musim perayaan yang kita letak lebih awal. Jangan yang mengambil kesempatan. Kementerian tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada mereka yang cuba mengambil kesempatan untuk menaikkan harga kerana kenyataan awal saya ini. Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Stephen C. mengalu-alukan pendirian Timbalan Menteri Perpaduan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berhubung kenyataan tidak perlu pemansuhan sekolah vernakular. Stephen C. berkata demikian dalam satu kenyataannya hari ini dengan berkata U-turn itu adalah satu perkembangan positif. Ini selepas dalam satu kenyataan di Facebook Wan Faisal pernah dilaporkan meminta sekolah vernakular dimansuhkan pada Ogos 2020.
Namun semalam, Wan Faizal menjelaskan di Dewan Rakyat bahawa dia hanya mahu institusi pendidikan itu memperkasakan bahasa Melayu dan bukan memasukkan sekolah vernacular. SIM berharap kenyataan Wan Faizal itu bukan kes lidah bercabang, iaitu cakap di parlimen lain, cakap di luar parlimen lain pula. Menurut SIM, sepatutnya isu sekolah vernacular tidak harus dipolemikkan demi kepentingan politik sempit. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nosyah Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.